Kalau bercakap tentang Eropah, siapa antara kita yang terfikirkan Albania? Angka cantiknya kedai. Ramai yang tak tahu, negara ini dulunya tertutup daripada dunia luar. Dan kini, Albania membuka pintunya kepada para pengembara. Menariknya, Albania merupakan negara dengan majoriti penduduk beragama Islam di Eropah. Jadi, pasti banyak budaya, sejarah dan perkara-perkara rare yang boleh kita terokai di sana. Jom explore Albania bersama Raycation. Ini baru Perjalanan kembara kita akan bermula dari Malaysia atau Singapura sebelum transit di Dubai. Dari sana, kita akan meneruskan penerbangan menuju ke Tirana, ibu negara Albania. Inilah titik permulaan kepada pengembaraan yang bakal membawa kita meneroka berbagai lokasi menarik dan pengalaman yang suka dilupakan. Macam mana kak, pagi pertama di Albania? Apa menu kita hari ini? kita nasi lemak mak kau hijau. Nasi lemak kau hijau. Pagi pertama di Albania, saya dah kena halau daripada dapur. Bila mamak Mengeluh ke gembira? dia mengeluh kegembiraan. Yalah, bila mak-mak dah go ke dapur, kita abah-abah ni, kita cek kerja lain lah. Bila datang abah-abah ni, kita lain cerita Hindustan. Tuh, Sedap tu. hari pertama dah hantam nasi lemak. Sedap nasi lemak mak kau hijau. Okey, kita tengah bersiap-siap nak keluar. Hari ni kita nak pergi explore Ted. Tapi itu kalau orang Melayu cakap, kalau orang Jawa cakap dia telah bunyi dia. Kalau orang dia cakap Ted. So hari ni daripada Skoda ke Ted, InsyaAllah ambil masa dalam 2 jam. Kalau tengok pada gaya tempat tu memang lawa gila. Tapi hari ni tengok, tak tahu tempat tu yang lawa ke baju yang lawa nampaknya. Wah, kemain model hari ni. Okey dah, sebelum benda berubah menjadi lebih parah, baik kita bergerak. Alamak pakcik. Uncle cantiknya kedai. Baik aku jatuh. Alamak, uncle tu lari. Sabar. Kesiannya dia sejuk, basah. Bye, balik dulu. Bye baby. Bye. Mak-mak dah lambat nak sembahyang. Kita orang sekarang 1 jam lagi nak sampai ke test. So sekarang kita ada di tengah-tengah perjalanan tadi tu. Ala-ala kita nak cari tempat nak break. Nampak ada satu camping site kat sini. Kat sana okey. Bagus. Nampak gaya semua tulang belakang semua dah sengit-bengit dah dengan jalan dia. Gembira Ada orang tulang belakang tu dah bengkok dah. Campsite ni tempat kalau nak bawa caravan. You all kalau ada yang berminat nak try bawa caravan kat jalan yang mencabar ni. Ni view dekat sekeliling campsite ni. Dikelilingi oleh banjaran Albania. Nak tahu best ke tidak? Tengok kat gambar. Tengok gambar. This is what we call Albania pancake. Okey, rasa dia sedap macam rasa cokodok di Malaysia. Like what they say, welcome. Jemput. I see. Sampai je di test, korang akan nampak test zipline di tepi jalan utama. Lokasinya seakan-akan menjadi penanda bahawa anda kini sudah tiba di perkampungan kecil tersebut.
Memang rugi kalau tak try. Bayangkan korang meluncur di atas lembah dengan pemandangan Alps Albania pula, menjadi pemandangan yang sememangnya sangat cantik. Kita baru lepaskan diorang menaiki zipline. Daripada sini diorang akan meluncur terus ke bawah sampai ke bawah sana. Jarak lebih kurang dalam 1.1 km. Pergi jemput diorang yang naik zipline tadi. Yang naik zipline tadi okey tak? Lebih dari okey. Ini baru Kembara bukan sekadar melihat tempat-tempat cantik. Di sebaliknya juga terdapat kisah-kisah untuk kita pelajari. Di test, kami singgah di Reconciliation Tower, sebuah menara yang menyimpan kisah unik bagi masyarakat Albania. Dahulu, apabila berlaku konflik, mereka yang bersalah akan berlindung di dalam menara ini hingga perdamaian berjaya dicapai. Bagaikan penjara, selagi mereka tidak keluar dari menara tersebut, mereka tidak boleh disentuh oleh pihak yang menuntut. Itulah adat yang mereka kenali sebagai kanun. Hari ini, Reconciliation Tower menjadi simbol kepada usaha manusia mencari jalan damai. Sebuah peringatan bahawa manusia tidak dapat lari dari kesilapan. Tapi apa yang penting, bagaimana kita belajar dari kesilapan tersebut. Okay, geng. The moment of truth. Oh, ni tempat dia duduk berteleku lah ni. Kita kena kuarantin pun semua dah jam kan. So di sini mereka duduk. Jumpa minum. Buat jamuan sini. Sila. So agaknya ni lah dia makanan diorang hari-hari. Cuma teh dan teh. Ya. Tingkap sebesar tapak tangan ni. Mereka bersembunyi dalam menara ni. Ni lah dia, menara dia. Albania terkenal dengan pelbagai istana dan kubu bersejarah yang syarat dengan kisah silam serta legenda turun-temurun. Antara yang paling terkenal ialah Rozafa Castle, sebuah kubu purba yang terkenal dengan legenda pengomadan Rozafa, seorang wanita yang dikatakan ditanam hidup-hidup di dalam tembok kubu ini demi memastikan binaannya kekal teguh. Menurut legenda, 3 orang adik-beradik yang membina kubu tersebut mendapati tembok yang dibina pada siang hari akan runtuh setiap malam. Lalu mereka bersetuju bahawa isteri pertama yang datang menghantar makanan keesokan harinya akan dijadikan korban dan ditanam di dalam tembok. Tanpa pengetahuan suaminya, Rozafa menjadi wanita pertama yang tiba. Lalu, ialah yang dipilih untuk dikorbankan. Rozafa bersetuju untuk ditanam hidup-hidup dengan syarat tangan kanan, payudara kanan dan kaki kanannya tidak dikambus kerana dia ingin menggendong anaknya, menyusukan anaknya. Bagaimana kasihnya seorang ibu tetap membesarkan anak dan juga berkorban untuk suami yang perlukan binaannya berjaya dibina. Tapi secara logiknya, bukankah kegagalan tembok itu mungkin berdasarkan dasarnya yang tidak kukuh? Kenapa tidak diperiksa dulu dasarnya? Terlalu drama. Betul lah orang kata, jika tak pandai membina, janganlah membuat drama. Dari Shkodër, kita keluar dari penginapan dan meneruskan perjalanan menuju ke Tetovo di utara Macedonia. Sepanjang perjalanan, kita akan melalui laluan pegunungan Balkan yang cukup indah. Pemandangan gunung ganang, lembah menghijau dan perkabungan kecil di sepanjang jalan membuatkan perjalanan terasa lebih singkat. Tambahan pula, bila mengembara bersama Raycation, insya-Allah perjalanan yang jauh pun tak terasa membosankan. Kita baru masuk. Oi, marahnya. bukan marah. Tak sabar nak tengok bunga merah. Kita baru saja melepasi border Makedonia. Sekarang nampak ni, baru masuk je beza nampak ni. Berwarna-warni tepi jalan dia. Rumput je dah lawa dah. Setibanya di Tetovo, kami singgah di Masjid Sherina Jamia. Inilah antara masjid yang bagi kami paling unik di rantau Balkan ini.
Kami terpegun dengan corak dan lukisan yang berwarna-warni di dindingnya masih lagi terpelihara sejak abad ke-15 lagi. Corak dan lukisan ini secara tidak langsung menjadi lambang kehalusan nilai-nilai Islam umatnya satu ketika dahulu. Kita tak menggunakan mama apa di sini. Ini adalah dilukis. Dan yang membiayai pembinaan serta hiasan dalam masjid ini adalah 2 orang wanita yang membiayai sepenuhnya pembinaan masjid ini. Ni kedai chai special chai tea. Chai tu tea lah, special. Lokasi betul-betul di sebelah masjid. Nampak tu? Tu masjid kita pergi tadi tu. Ni je kedai dia. Ini owner dia. Ni patutnya solat Jumaat kejap lagi nak buka. Kedai ni dah kunci awal. Oh layan dapat cawan minum chai. Kedai yang dah tutup pun dapat buka balik. Tapi yang penting korang tahu tak berapa harga chai ni? Cuba teka. Kita sudah terkena RM64 untuk 7 cawan teh. So dalam RM9 untuk satu cawan teh. Wah, RM9 harga dia cawan ni. Sedap, okey? Sila minum hingga tetesan yang terakhir. Jangan tinggalkan baki Okey, kita sekarang dah sampai di Bandar Skopje, ibu kota negara North Macedonia. Melainkan statu-statu yang menampakkan kemegahan bandar dia lah bagi mereka. Sebagai satu macam tanda macam mana mereka nak claim Alexander the Great datangnya dari mereka. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sekarang ada di Ohrid, hari ke-6. Hari ni kita akan beraya di sekitar Ohrid. Kita akan pergi ke rumah Pak Lang, Pangah, Tok Cik. Kita akan singgah lah, tengok sebanyak mana yang boleh. Hai, morning. I'm Igor. Orang kita dah ready dah nak bawa kita pergi ke rumah Pak Lang. Kejap Palang, kejap Palung. Bersama Raycation, tak sah kalau datang ke negara orang tanpa memperagakan pakaian tradisional bangsa kita. Oh, dia main kacau je rumah orang semua janjian dia. Kali ni, Ivo membawa kita explore kampung halamannya sendiri. Dan living in so much harmony. So ni lah dia, kita sekarang dekat kedai orang kampung tempat diorang main dam. Main dam haji nampak tu lah. Tuan ni kalau abah-abah kat Kelantan ni kenal sangat dah ni. Gaya dia untuk apa ni? Geng-geng siap-siap Pantai Timur ni tahu laka dah ni. It's good for the brain. Yeah. That's why village people are smarter. Itulah orang dia. Ada kedai pun duduk dengan kawan-kawan macam tu lah kan. Walaupun dah ada kedai, tunggu kawan call baru buka kedai. Kat sini dia ada jual this one local brand. Dia macam Fanta. Oh, it's from pear. Oh, dia buat daripada pear. Memang kalau nak rasa kena datang sendiri. Benda ni tak sampai Malaysia. Sorry. Tapi boleh kalau nak, kita boleh jadi personal shopper. Ini adalah oven. Kata kalau dulu mak-mak kan anak ramai kat kampung, so sekali bancodoh untuk buat roti tu, kata untuk makan dia tahan 2 hari. Ramai tak ramainya kat rumah, kita bakar roti kat sini. Ini pula orang kata tempat untuk simpan stok untuk winter. So dia akan jagung tu, dia akan masukkan dalam ni, keringkan, so nanti bila winter akan bagi makanlah ternakan dia. Selain mengenali budaya dan cara hidup masyarakat di sini, lebih istimewa lagi, kita juga turut dijamu dengan hidangan tradisional yang dimasakkan khas oleh ibu-ibu sendiri. Jangan risau makanan yang disediakan ni semuanya halal. Jom. Kita nak petik sayur direct dari kebun. Saya nak petik carrot, lobak.
baru Kalau ke Albania, tasik Ohrid memang wajib masuk dalam bucket list. Tasik ini antara tasik tertua dan terdalam di Eropah dengan usia dianggarkan lebih 1,000,000 tahun. Airnya yang sangat jernih serta dikelilingi panorama gunung menjadikan suasananya cukup tenang dan memukau. Menariknya, tasik Ohrid dikongsi oleh dua negara iaitu Albania dan Macedonia Utara. Malah turut diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO kerana keunikan alam semula jadi dan sejarahnya. Keindahan sesebuah destinasi bukan hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada budaya masyarakatnya. Di kota Ohrid, kami berpeluang menyaksikan sendiri persembahan kebudayaan yang masih diwarisi turun-temurun. Pengalaman seperti inilah yang menjadikan setiap perjalanan lebih bermakna. Kalau dekat Ohrid ni yang terkenal dia adalah handmade pearl. Yang mana salah satu keluarga yang terkenal ialah Talavi ni. Talavi ni dia buat pearl dah turun temurun. Dan orang kata pearl dia adalah bukan daripada tiram tapi daripada sisik ikan. So dia akan melalui proses sehinggalah menjadi bentuk bulat-bulat seperti pearl orang kata daripada tiram sendiri. Kemudian, kita melakukan perjalanan panjang untuk kembali dari Ohrid menuju ke Gjirokastra, Albania. Bandar yang seolah-olah membeku dalam masa. Yang paling unik, hampir seluruh bandar lama ini dibina menggunakan batu, termasuk bumbung rumah mereka. Sebab itulah ia digelar City of Stone dan diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kalau nak lihat sendiri bagaimana keluarga bangsawan Albania hidup ratusan tahun dahulu, singgahlah ke Zekate House. Rumah berusia lebih 200 tahun ini dibina tanpa paku moden, lengkap dengan bilik tetamu khas yang menunjukkan betapa pentingnya budaya mereka tetamu dalam masyarakat Albania. Ni bilik air mini hammam. Zaman dulu bilik air ataupun hammam dibuat dan digunakan secara public, secara bersama-sama. Tapi sekarang since ni rumah orang kaya dan rumah orang kaya ni dia ada sediakan mini hammam. Nah, sini ada rupa tandas kat luar zaman dulu. Tandas kat luar pula, tandas dalam rumah ni. Dan requirement dia, tandasnya mestilah bilik ni dah level ni dibuat daripada batu. Baru ada boleh korek jadikan air. Ni tandas tempat buang air. Kita sekarang dekat tingkat paling atas sekali. Once the moment kita naik tangga, kat sini ada common area. Dan dekat depan common area ni kita boleh nampak ada bilik-bilik lah. Bilik 1, bilik 2 dan bilik 3. Dan dalam bilik ni kita nampak ni bilik. Okey, dalam bilik ni dan juga ada tandas. Nampaklah kaya dia tu. Nampak kaya dia. Orang zaman dulu tandas boleh buat kat dalam tu memang kaya. Berdekatan dengan Gjirokastra, kita boleh meneruskan perjalanan ke Grama Bay. Salah satu lokasi menarik di Albania Riviera yang hanya boleh diterokai dengan lebih dekat melalui aktiviti bot. Dikelilingi teping batu yang dramatik dan air laut berwarna biru jernih, perjalanan ke sini menawarkan pemandangan pantai Albania yang cukup memukau. Kalau datang pada musim panas, inilah masa terbaik untuk terjun dan menikmati keindahan lautnya. Selepas menurut ke Gjirokastra, kita meneruskan perjalanan kita ke Berat, salah satu dari bandar paling ikonik di Albania. Dikenali dengan julukan City of a Thousand Windows, Berat terkenal dengan binaan rumah tradisional zaman Ottoman yang tersusun cantik di lereng-lereng bukit dan diiktiraf sebagai salah satu dari tapak warisan dunia UNESCO. Okay, inilah dia. Kita dah sampai di kawasan berdekatan Berat Kastra. So kita sekarang tengah berjalan kaki naik atas.
Memang kalau kita tengok design dia pun banyak gila tingkap. Banyak gila tingkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkap. Kalau 1000 bagi 7 pun berapa puluh rumah. Dekat mana-mana kalau design dia orang mesti akan ada macam ni kan. Macam anjung dia ni. Menarik aku tengok rupa dia ada bahagian bawah bangunan ni diorang ikut space dengan laluan jalan. Tapi bila bahagian atas diorang maximizekan space tu, dapatkan square bagi memenuhi ruang yang optimum. Yang bawah ni boleh pula elok dia melengkung ikut betul jalan. Alang-alang dah sampai, kita boleh mendaki ke puncak Berat Castle, sebuah kubu purba yang masih dihuni sehingga hari ini. Dari atas, kita boleh menikmati pemandangan seluruh bandar Berat yang cukup memukau. Itulah dia lokasi-lokasi menarik yang akan kita terokai apabila mengembara ke Albania bersama Raycation. Dari bandar warisan UNESCO, tasik yang memukau, sehinggalah pantai berair jernih, semuanya menanti untuk kita alami sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita sertai Raycation dan cipta pengalaman yang pasti tak akan kita lupakan.